warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang dihormati lagi dikasihi barisan staf kepimpinan Lembaga Pengurusan Mada, seterusnya kaki tangan di peringkat pengurusan Mada, kaki tangan di peringkat Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani, seterusnya barisan panel kita pada malam ini. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala kerana limpah kurnia dan inayahnya. Pada malam ini dapat sama-sama kita berkumpul di sini untuk kita berkongsi, untuk kita mendengar Forum Perdana Ehwal Islam, anjuran Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani yang bertajuk Rahmat dan Nikmat Kurniaan Allah pada Insan. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, apabila kita berbincang tentang nikmat, apabila kita berbincang tentang rahmat, dua perkara ini cukup dekat dengan kita. Apatah lagi setiap kali kita solat, kita akan sebut dalam solat kita minta pada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim, ila akhir ayat. Kita minta Allah Subhanahu wa taala beri hidayah kepada kita, hidayah supaya kita berada di kalangan orang-orang yang Allah taala beri nikmat. Dan insya-Allah untuk membincangkan tajuk kita pada malam ini, kita menyebut dua orang panel. Ada dua orang daripada UIM. Panel kita yang pertama, Dr. Amin Rashid bin Yatiban yang telah diperkenalkan tadi, yang berbaju hitam. Doktor sebenarnya dari Kuala Lumpur. Flight dia delay, kapal terbang dia delay, jadi terlewat sedikit disebabkan teknikal kapal terbang. Dr. Amin Rashid, nama pelik sikit, Yatiban. Orang Jawa ke? Asal dari Selangor. Orang pada malam ini merupakan pensyarah kanan di Universiti Utara Malaysia. Jadi untuk panel kita yang kedua, Profesor Madya Dr. Syukri bin Ahmad, yang ni anak tempatan. Dalam sini pun ada orang yang kenal, orang Gunung Kayang. Merupakan Profesor Madya di Universiti Utara Malaysia, mantan pengarah Pusat Islam Universiti Utara Malaysia, yang akan membincangkan tajuk kita pada malam ini. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, apabila kita sebut tentang rahmat, apabila kita sebut tentang nikmat yang mana Allah kurniakan kepada insan ni, kadang-kadang memang dekat dengan kita. Dan perkara ni pun selalu kita sebut bila kita menjaga negara tu, kita sebut rahmat bahagia Tuhan kurniakan. Hak ni yang kita nak bincang kepada malam ni, rahmat nikmat yang Allah turun mai pada kita. Bila tanya pada kita rahmat dengan nikmat ni datang apa, orang kita pernah sebut bila dekat Kedah kan. Bila sebut nikmat, bila sebut rahmat, apa dia benda ni? Kalau tanya kat pakcik nikmat tu apa, dia kata tak boleh nak abang nikmat tu datang apa. Tapi dia kata bila pagi-pagi bangun nak pergi bendang, maklum makcik hang buat tanak sikit pulut, dia kukuh sikit bonyok dia goreng sikit ikan kering, makan dengan kopi nak pergi bendang, hak tu cukup nikmat. Kalau tanya pada orang Islam rokok, dia kata nikmat, dia kata bila kita hint rokok lepas makan nasi, oh itu nikmat. Mana kata nikmat ni, nak cerita nikmat tu nak tahu apa? Satu orang kata apa? Orang ni kalau nak cerita tentang nikmat ni, orang kata berbeza tafsiran. Jadi pada malam ini untuk kita tengok dengan lebih terperinci apa yang dikatakan nikmat, apa yang dikatakan rahmat ini, ya Allah kurniakan kepada kita ini, insya-Allah akan diuraikan oleh panel kita yang pertama. Apabila kita bincang tentang nikmat, apabila kita bincang tentang rahmat, apakah yang dimaksudkan dengan nikmat, apa yang dimaksudkan dengan rahmat? Dua ni benda yang sama ke benda yang beza? Kalau bahasa mudah orang kata nikmat ni nak apa? Rahmat ni nak apa? Adapun ni benda yang sama ke benda yang berbeza? Jadi saya serah kepada panel kita yang pertama, Dr. Amin Rashid bin Yatiban, untuk menguraikan makna nikmat dengan rahmat dari sisi Allah Subhanahu wa taala ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmadullah subhanahu wa ta'ala ala ni'amihi allati la tuhsa. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad al-mab'uth rahmatan lil anam wa ala alihi
وأصحابه نجوم الاهتداء في الظلام ومن سار على نهجه إلى يوم الازدحام فأما بعد. Terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Faisal selaku moderator, sahabat saya Al-Fadhil Ustaz Profesor Madya Dr. Syukri bin Ahmad, yang saya hormati seluruh pengurusan MADA dan mereka yang telah bertukus lumus bagi menjayakan program kita dari pagi sampai ke saat ini. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat, sidang hadirin dan hadirat yang dikasihi sekalian, alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala terus memberikan nikmat kepada kita yang kalau ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya tak sampai pada malam ni, mungkin kita tidak dapat bersama-sama pada malam ni, tapi Allah terus memberikan keizinan waktu, meminjamkan kudrat dan juga iradah, meminjamkan kuasa, meminjamkan kehendaknya. Maka dengan itu Allah Subhanahu wa taala memberikan peluang untuk kita bersama-sama insya-Allah. Muslimin dan muslimat, sidang hadirin dan hadirat yang dikasihi sekalian, maka di dalam membincangkan berkenaan nikmat dan juga rahmat ini, kadang-kadang orang membayangkan ia adalah perkara yang sama. Bila kita berkira-kira, saya bacakan tadi adalah sebahagian daripada ayat Allah Subhanahu wa taala. Bila kita cuba untuk menyatakan kesyukuran di atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan, maka sebenarnya nikmat secara mudah ditafsirkan oleh para ulama sebagai pemberian dan juga anugerah. Apa sahaja yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Tengok tuan-tuan muslimin dan muslimat, kalau kita cek sekejap pada tubuh badan kita, apa yang ada pada kita. Cuba cek tangan kita, Allah bagi berapa? Ada 2 tangan. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita juga 2 telinga. Betul? Allah berikan kepada kita 2 hidung, 2 lubang hidung. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita 2 kaki. Ini yang ada pada kita. Bila kita nak kira satu tangan, 2 tangan, 1 kaki, 2 kaki, seluruh anggota kita, ini semua adalah bukan pemberian daripada Ustaz Syukri, bukan pemberian daripada Ustaz Faisal, bukan juga pemberian daripada saya, bukan juga pemberian daripada ibu ataupun bapa kita, tetapi ini adalah nikmat yang Allah berikan direct kepada kita. Sebagai manusia, Allah berikan nikmat yang begitu banyak, sehingga mana dirakamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa kalau kita kira nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala yang melekat pada tubuh badan kita pun, itu belum lagi kita kira berkenaan berapa banyak darah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, berapa banyak daging yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, berapa banyak segala-gala yang diberikan kepada kita. Dan cantiknya Allah Subhanahu wa taala, dengan sifat pemurah Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan nikmat ini kepada semua orang. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, Allah bukan tak boleh untuk sekat. Contohnya, kalau katakan orang yang tak semayang, Allah boleh saja untuk sekatnya daripada menggerakkan tangan ataupun kakinya, tapi Allah masih bagi peluang dan ruang. Kalau nak berkira-kira tentang mereka yang melakukan maksiat di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala, Allah boleh saja untuk menimpakan balasan kepada mereka on the spot. Tapi Allah Subhanahu wa taala terus memberikan nikmat dan nikmat dan nikmat dan nikmat itu yang begitu banyak. Yang Allah kurniakan kepada kita nikmat rezeki, contohnya. Allah berikan nikmat kepada kita nikmat anak, contohnya. Allah berikan nikmat kepada kita yang macam-macam ini, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan pilihan kepada kita bahawa ada di kalangan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang beroleh nikmat, maka diminta untuk bersyukur. Dan bila mana ia bersyukur, Allah tambahkan dengan apa yang disebut sebagai rahmat. Apa yang disebut sebagai rahmat dan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Tak semua orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan mulut. Kita cek mulut kita cantik ke tidak, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian. Dengan sebab mulut ini cantik, kita akan jaga mulut kita, betul?
Tetapi tuan-tuan muslimin dan muslimat, di dalam keadaan Allah berikan mulut kita yang cantik ini, kadang-kadang kita nak tambah cantikkan lagi dengan lipstick, kita katakan. Orang perempuan lah, orang lelaki tak boleh pakai lipstick, jadi pelik pula. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, namun begitu, tak semua orang yang Allah berikan mulut yang cantik ini Allah subhanahu wa ta'ala kurniakan rahmat kepadanya. Dengan sebab itu, bukan sedikit di kalangan mulut-mulut yang cantik ini digunakan untuk mengumpat. Bukan sedikit di kalangan mulut-mulut yang cantik ini digunakan untuk mengejek. Bukan sedikit di kalangan mulut-mulut yang cantik ini digunakan untuk mempersenda-sendakan mana-mana pihak. Justru hadirin yang dikasihi sekalian, bila mana Allah subhanahu wa ta'ala berikan nikmat tersebut, maka sebenarnya ada nikmat yang Allah boleh takdirkan dalam sekelip mata, nikmat itu bertukar kepada nikmat ejaan lebih kurangnya, tetapi ia merupakan suatu gambaran kedurhakaan, gambaran kepada perkara yang tidak baik, gambaran kepada keburukan daripada nikmat asal yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang kita melihat bagaimana diberikan kepada kita mungkin kesusahan. Kadang-kadang mungkin diberikan kepada kita, kita menyangkakan bahawa bila kita turun ke bendang, kita mengerjakan bendang kita akan letakkan sasaran bahawa kita akan boleh jadi kaya dengan bendang yang kita kerjakan. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala kadang-kadang uji kita dengan, kadang-kadang Allah utuskan serangga, kadang-kadang Allah utuskan anginnya, kadang-kadang Allah utuskan macam-macam yang Allah berikan kepada kita. Setengah orang melihat bahawa ini merupakan suatu perkara yang disebut sebagai bala. Suatu perkara, kadang-kadang Allah datangkan ribut, kadang-kadang Allah datangkan taufan, kadang-kadang Allah datangkan perkara-perkara yang kita lihat adalah perkara yang dianggap tidak baik, tak seronok, tidak menggembirakan kita. Tetapi tuan-tuan muslimin dan muslimat sedang hadirin dan hadirat yang dikasihi sekalian, bila datang perkara-perkara ini, kalau tadi satu nikmat boleh bertukar kepada nikmah sebagai suatu keburukan kepada seseorang, tetapi bila datang suatu perkara yang pada pandangan manusia mungkin buruk, tetapi kata Allah subhanahu wa ta'ala, bila mana hamba Allah itu bersabar, bila mana hamba Allah subhanahu wa ta'ala itu boleh untuk bertahan, malah beristighfar, tidak menyalahkan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah kata hal yang sedemikian inilah akan mengubah suatu kesusahan, suatu keburukan kepada nikmat, nikmat yang baik pula dan rahmat daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di sana kalau kita baca dalam surah Al-Fajr contohnya, fa'ammal insan idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amah fayaqulu rabbi akramani. Kita baca dalam surah Al-Fajr, tuan-tuan muslimin dan muslimat, apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Adapun insan, adapun manusia, termasuklah manusia yang ada di sini pada hari ini, bila mana Allah subhanahu wa ta'ala datangkan ujiannya dalam keadaan sedemikian rupa, mereka memuliakan, masih lagi memuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Datang ujian yang macam-macam. Dari dulu kita berhasrat untuk jadi kaya, tetapi tak kaya-kaya, tetapi kita tidak pernah mengeji dan putus asa di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan muliakan kita, di mana suatu keburukan, suatu kesusahan ini akan Allah transform dia, ubah dia kepada perkara yang berupa nikmat dan rahmat daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dengan sebab itu, antara rahmat daripada Allah adalah seseorang itu mungkin hartanya sedikit, tetapi Allah kurniakan kebahagiaan dalam rumah tangganya. Seseorang itu mungkin hidupnya susah,
tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan dia sebagai seorang yang sangat rajin berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan sebab itu tuan-tuan, kalau tuan-tuan boleh baca di dalam Al-Quran, sekurang-kurangnya ada 124 kali Allah Subhanahu wa ta'ala sebut rahmah, rahmah, rahmah. Dengan sebab bukan untuk menggambarkan Allah Subhanahu wa ta'ala kurang mengurniakan rahmatnya kepada kita, tetapi menggambarkan macam mana Allah Subhanahu wa ta'ala sangat kasih, sangat sayang kepada kita. Waktu kita susah, Allah dekat dengan kita. Waktu kita senang, Allah dekat dengan kita. Waktu kita mungkin memerlukan Allah, Allah dekat dengan kita. Waktu kita mungkin di dalam keadaan macam mana sekalipun, Allah Subhanahu wa ta'ala akan dekat dengan kita. Dengan sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pesan kepada kita, dalam banyak-banyak nikmat, dalam banyak-banyak rahmat yang kita alami lalui bersama ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini adalah satu bahagian sahaja daripada 100 bahagian rahmat. Dalam keadaan kita cukup makan, dalam keadaan gaji kita bertambah, dalam keadaan hasil kita makin banyak, Allah Subhanahu wa ta'ala melalui lidah Rasulnya menyatakan bahawa ini baru satu rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita rasai bersama. Yang baki 99 lagi, InsyaAllah kita akan bincangkan selepas ini, InsyaAllah macam mana, InsyaAllah. Dan inilah yang akan kita lihat betapa di sana nikmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala kepada semua orang, tetapi kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala hanyalah kepada mereka yang tunduk, taat, bersyukur, bertafakur di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Terima kasih kepada yang berbahagia Dr. Rashid di atas penerangan tentang apa yang dikatakan dengan nikmat, apa yang dikatakan tentang rahmat. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, apabila kita sebut tadi, kita sebut rahmat Allah bagi, nikmat Allah turunkan. Tapi rahmat ni Allah Ta'ala bagi kepada kita orang yang Allah sayang. Dan hari ni pun kita main dalam forum kita pada malam ni, dalam keadaan kita ni golongan terpilih yang Allah Ta'ala pilih, yang Allah Ta'ala sayang untuk kita hadir pada malam ni. Alhamdulillah tuan-tuan sekalian. Jadi tuan-tuan sekalian, apabila tersebut tentang nikmat, apabila tersebut tentang rahmat, tadi Dr. Rashid pun dia sebut tadi dalam intro dia, ayat Al-Quran bagaimana Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan sekiranya kita ni, kalau kita kira, kalau kita hitung nikmat yang Allah bagi mai pada kita, satu-satu kita kira nikmat angin, kita kira macam-macam nikmat yang Allah bagi mai pada kita, nescaya Allah kata kita takkan dapat hitung. Sehingga kan Allah tanya balik pada kita bila kita baca Al-Quran dalam surah Ar-Rahman 31 kali Allah tanya kepada kita, Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat aku yang manakah lagi yang kamu? Hampa kita ni manusia ni nak dustakan. Makna kata nikmat yang Allah bagi pada kita cukup banyak. Tapi kadang-kadang mulut kita manusia kata sebut, kadang-kadang tu dia kata tak cukup. Kan? Sampai mati khata je cari banyak mana apa kita kata ni. Sampai bila pun duduk kat mulut tak cukup. Sedangkan nikmat yang Allah bagi mereka dah cukup banyak. Jadi untuk membincangkan tentang perkara ni, nikmat yang Allah bagi pada kita ni banyak. Dan nikmat yang Allah bagi ni, daripada banyak-banyak nikmat ni, apakah nikmat yang terbesar yang Allah bagi pada kita, insya-Allah akan dihuraikan oleh pendengar kita yang kedua. Dr. Sibri, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا أنزل كتابه هداية للعالمين ورحمة للمؤمنين وشفاء لما في صدور الناس أجمعين والصلاة والسلام على من كان خلق القرآن المصطفى العدنان خير من أحل الحلال وحرم الحرام وامتثل أمر ربه في كل أمور الأحكام. Sila pengisi majlis pada malam ini, orang muda cakap pun ke depan sikit lah.
Kita ni dah masuk usia tua-tua ni, dia tak boleh nak cakap macam orang muda, kemah-kemah. Sahabat saya Dr. Amiruddin Rashid yang bukan jauh dengan saya, selalu kami berjumpa di universiti, dan dia orang penting dalam memperjuangkan mengenai Baitul Maqdis. Saya ni nak cakap cara orang kampung lah, sebab kita ni orang tak jauh. Saya ni orang Teluk Jawa je, dekat sini. Kalau siapa tak kenal ni, lekeh lah Teluk Jawa. Contoh sekalian, kalau kita bincang berkenaan dengan nikmat ni, cuba kita perhatikan nikmat ni pada saya lah. Sebelum saya jawab soalan daripada pengusi, saya nampak nikmat ini terkandung daripada 3 benda, 3 perkara. Pertama, nikmat itu akan terbit bila adanya kelazatan, adanya rasa sedap. Contoh kalau minum air susu, rasa nikmat. Sebab apa? Sebab dia sedap, sebab dia lezat. Tuan-tuan cuba bayang baru nikah malam pertama asal ini. Dan ini cerita, maknanya dia ada benda nikmat. Nikmat tak nikah sebab dia lezat, sebab dia ada suatu kesedapan. Dan kesedapan itu datang daripada kita dapat yang kedua. Satu, nikmatnya datang daripada sedap. Yang kedua ialah kita suka benda tu. Kita tak akan dapat kita namakan nikmat kalau kita tak suka benda tu. Kita menikah dengan seseorang, kita tak suka dia, kita tak dapat nikmat daripada dia. Kita nampak dia cantik sangat, tapi kita benci pada dia, tak dapat nikmat daripada perkahwinan itu. Tetapi itu tidak mencukupi dengan arti nikmat tadi kalau tidak ada yang ketiga. Tentu tiga tentang dapat tak kena. Yang ketiga ialah kita dapat manfaat daripada nikmat itu. Kita dapat faedah daripada nikmat itu. Maka dengan itu, nikmat tersebut menjadi suatu yang kita dapat hidup dalam diri kita. Kita akan dapat manfaat dengan nikmat itu. Tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala bagi kepada nikmat kepada kita ni, dia memang dalam bahasanya tidak dapat dihitung. Setiap detik, setiap saat, setiap waktu Allah Ta'ala telah kurniakan kepada kita nikmat yang tidak terhingga. Tetapi nikmat pertama yang ada kepada kita dulu ialah nikmat penciptaan Allah kepada kita. Walaupun nikmat tertinggi ialah nikmat iman dan Islam, saya akan bincang kemudian. Tapi saya nak cerita tuan-tuan, nikmat yang ada pada kita yang paling cantik, paling hebat, paling tinggi Allah sebut ialah penciptaan manusia. Dalam Al-Quran Allah letakkan dalam hierarki yang kedua, Ar-Rahman 'allamal Quran khalaqal insan. Allah sebut tentang rahmat Allah di atas pemurahnya Allah. Allah mengajar manusia dengan Al-Quran. Yang ini kita bincang kejap lagi. Tetapi nikmat yang disebutkan khalaqal insan, Allah menciptakan kita itu adalah satu kenikmatan yang tidak terhingga. Kalau tanpa kita hadir ke dunia ini, tanpa penciptaan kita dunia ini, kita nak datang mana tuan-tuan? Tentu datang mana? Tentu tidak datang mana malam ini. Tentu tak tahu datang mana. Tetapi bila Allah menciptakan kita, Allah bertanya dalam satu ayat Quran, yang Allah tanya ini bukan main-main, daripada Allah yang menjadikan alam ini bertanya kita. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalaka fi ayyi suratin ma syaa rakkabaka. Wahai insan, wahai manusia, wahai yang ada yang bernyawa, ma gharraka bi rabbikal karim, apakah yang menyebabkan kamu tertipu, yang menipu daya kamu dengan Tuhan yang maha murah kepada kamu, yang menciptakan kamu, segala-gala dikurniakan kepada kamu. Tak payah ceritalah, kita hisap nafas pun tak tersekat-sekat, tak perlu bayar apa-apa. Tapi kita tidak pernah merasai satu nikmat, namanya ialah kemahuan.
Namanya ialah syahwat, namanya ialah keinginan. Keinginan itu Allah letak tepat pada waktunya, tepat pada masanya, tepat pada keadaannya. Saya bagi satu contoh. Tuan-tuan, cuba fikirkan. Allah cerita banyak. Saya akan ambil cerita tadi yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut. Ini nak ambil contoh dulu. Katakanlah, kenapa seorang yang jadi orang remaja lah, macam yang Ustaz Faisal lah, contoh, lazimnya kita akan suka kepada seorang wanita yang wanita itu berusia dalam lingkungan berapa Ustaz Faisal? 17, 15, 17. Okey. Ini dipanggil nikmat Allah. Cubalah Allah tukarkan nikmat itu. Ustaz Faisal dia suka kepada dia, umur dia 70 tahun. Tengok 70 tahun, ya Allah menggeletak dia. Tengok yang umur 17, 18, 20-an, biasa. Tak apa. Jadi apa kesan kepada manusia? Takkan ada orang yang muncul di atas dunia ini sebab dia nak berkahwin umur 70. Dia tak mahu kahwin umur 20-an. Maka tak ada yang beranak atas dunia ini. Ketika itu Allah Ta'ala synchronizekan masa orang budi. Dia masukkan dalam keadaan kita, nikmat kita itu suka kepada yang cantik dalam usia yang sebaya dengan kita yang muda. Itu di antara nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala tanya kita, wahai insan, apa yang menyebabkan kamu tertipu dengan nikmat Allah yang maha banyak, yang maha pemurah ini? Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Ya Allah Ta'ala menciptakan manusia itu, dia percantikkan ciptaan itu kepada kita. Allah ciptakan cantik daripada atas ke bawah. Ustaz, ini dia bercakap saya tadi. Tuan-tuan tengok, kalau tengok di atas ni, tuan-tuan perhati bawah sikit. Mata kita ni, dia ada dua biji mata, tapi dilindungi dengan kelopak mata. Bawahnya ada 2 lubang hidung, dan lubang hidung dia tak menyawa ke atas, dia tak tunduk ke atas. Kalau dia letak ke atas, tuan-tuan, mai hujan turun, mampu dia keluar ayat brrrr, dia keluar balik. Turun ke bawah, tuan-tuan, gigi kita. Betul, gigi kita ini, tuan-tuan, tumbuh. Dia ibarat seperti tumbuhnya rambut. Rambut tumbuh panjang, janggut tumbuh panjang, misai tumbuh panjang. Semua yang tumbuh ini dia tak mati. Kuku kita dia tak mati, tuan-tuan. Ini rahmat Allah. Tetapi bila tumbuhnya gigi, dia berhenti. Tuan-tuan bayanglah kalau gigi tak berhenti, nak jadi apa? Nak kena potong gigi, tuan-tuan. Rahmat Allah dalam keadaan kita tak terperasan pun. Tuan-tuan, cuba bayang rahmat yang kecil. Ketika lahirnya seorang bayi, dia tak ada gigi. Kalaulah budak kecil tu ada gigi, dia tak tahu mak dia ada siapa. Yang dia tahu bisa lusuh. Dia tukar mak dia tu jadi macam mana. Nampak tak? Itu rahmat kecil. Sebab itu budak kecil, dia tak tumbuh gigi, tapi rambut dia ada, kuku dia ada. Rahmat yang sekecil itu adalah tanda kasih sayang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan, dalam 2 minit ini saya sebut, itu rahmat kecil sebenarnya, berbanding dengan satu rahmat Allah, kasih sayang Allah yang tidak terhingga, nikmat dan rahmat. Itulah namanya nikmat iman dan Islam. Nikmat ini tak diberikan oleh sembarangan orang. Dia hanya ditawarkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada orang yang dipilih. Tuan-tuan sekalian, saya nak sebut dalam satu ayat Quran, Allah Ta'ala cerita. Allah sebut, kalaulah kita semua dah meninggal dunia, orang yang beriman, ada orang yang tak beriman. Orang-orang yang tidak beriman tadi, jika diberikan kepada mereka ini 2 dunia, 1 dunia dan isi kandungan dunia. Saya ulang, tuan-tuan, dunia isi dia penuh, dunia dan isi dia. Kemudian ada satu lagi dunia dan isi kandungan dia, semua ada dalam tu. Kereta, Mercedes, apa semua ada. Ronaldo, Ronaldinho, semua ada dalam. Ini 1 dunia, 2 dunia. Kemudian datang berjumpa dengan Allah untuk menukarkan dengan api neraka, kerana mereka tidak beriman, kerana mereka nak menukarkan dengan iman. Allah sebut,
aku tidak akan terima tukaran tersebut. Tuan-tuan, hidup dunia 65 tahun, 75 tahun, habis tinggi 1 tahun, peak. Selepas itu bermula transisi masuk ke alam sepanjang hayat kita, yang disebut khalidina fiha, yang kekal dalamnya. Tentu fikirkan, orang yang ditawarkan dengan iman ini, mereka boleh masuk syurga dalam keadaan Allah Subhanahu wa ta'ala sebut dalam Quran, ulaika lahum jannatu adlin tajri min tahtihimul anhar. Bagi mereka itu ada syurga adlin, yang di dalamnya ada aliran anak-anak sungai, yang mereka boleh, apa yang Allah sebutkan, mereka yuhallawna fiha min asawra min dhahabin, mereka dipakaikan dengan gelang-gelang emas, dengan perhiasan emas, dan mereka akan mendapat kenikmatan yang luar biasa. Pengusi, kesimpulannya, nikmat Allah tidak terhitung. Kita harus jadi orang bangga. Bangga kerana kita dianugerahkan iman dan Islam. Yang ini bukan main-main, dia anugerah langsung oleh Allah kepada kita. Yang kalau kita ada iman dan kita hias iman dengan perbuatan, tingkah laku, tuan-tuan, percayalah, Allah sebut dalam Quran yang saya nak simpulkan. Allah katakan, innal ladina amanu wa amilus salihat inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal saleh. Dan Allah sebut, sesungguhnya kami tidak akan sama sekali mensia-siakan segala amal kebajikan, perbuatan orang yang terbaik perbuatannya. Tuan-tuan, kita berada di atas landasan itu. Bertuahlah kita, bergembiralah kita. Syaratnya, kita akan hiaskan iman kita dengan tindakan berteraskan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan jadi orang yang sangat cemerlang, gemilang, terbilang, bahagia dunia kita, akhirat kita. Terima kasih. Terima kasih kepada yang berbahagia Dato' Syukri di atas huraian berkenaan dengan nikmat. Bila sebut nikmat ni, ingat ada contoh ni dia orang kata apa, tak apa elok sikit lah. Nah, tapi nak bagi tahu pada kita ni nikmat. Satu nikmat yang ada pada kita yang setiap hari kadang-kadang kita lupa, nikmat kentut. Kadang-kadang lelaki kata, bini lah kata lelaki, perut kentut, buduh bang kentut. Tapi cuba bayang satu hari kita makan tak boleh kentut sampai 2 hari. Apa jadi pada kita? Kembung perut ni pegang terus sangat. Jadi angin tekan tak mau keluar, tekan tak mau keluar, tekan tak mau keluar. Satu nikmat hebat pada kita. Benda nampak orang kata apa, nampak macam hina, nampak macam lekeh, nampak macam teruk. Tapi kalau kita tak boleh kentut, mana kata Allahu Akbar, satu nikmat yang Allah tarik benar pada kita. Jadi majlis mengalu-alukan kedatangan yang berhormat Dato' Osman bin Haji Aziz, pengurusi Mada, di dalam forum kita pada malam ini. Terima kasih kepada Dato', yang berhormat Dato' sudi hadir pada malam ini. Jadi untuk seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita nak teruskan lagi perbincangan kita. Kita duk pergi mengaji, kita duk pergi pondok, kita pergi masjid, kita duk dengar Tok Guru cerita. Tok Guru kata, dia kata, kita ni beramai banyak mana pada atas dunia ni. Tapi bila mana nak masuk ke dalam syurga nanti, kita masuk syurga bukan sebab amalan kita yang banyak. Sebab bila kita pergi tengok, kita beramai, kita dah rasa banyak dah lah, pergi masjid, puasa dan sebagainya. Bila mana kita pergi ke akhirat, tengok-tengok amal kita yang baik dengan amal kita yang buruk ni, tengok-tengok amal kita yang buruk mungkin lebih banyak. Tetapi ustaz-ustaz dia sebut, ulama pun dia sebut, bersandar kepada hadis Nabi SAW, daripada sebut kata, kita ni masuk syurga bukan disebabkan oleh amalan kita, tetapi kita masuk syurga disebabkan oleh rahmat kita, oleh rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bagi macam mana kita nak faham benda ni, kita minta Dr. Aminul Rashid untuk huraikan pada kita, nak beritahu pada kita ni masuk syurga adalah atas rahmat daripada, kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Terima kasih kepada Ustaz Faisal. Alhamdulillah, kita terus membincangkan berkenaan nikmat dan juga rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita yang sangat banyak. Dan tadi saya menyentuh berkenaan bagaimana Nabi SAW memberikan gambaran betapa yang kita ada tangan, ada kaki, ada mulut, ada lubang hidung, segala-galanya ini. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kita rezeki, Allah bagi peluang untuk kita menikah.
Allah bagi peluang untuk kita ada anak pinak, Allah bagi peluang untuk kita mendapat rezeki yang melimpah ruah ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini baru satu rahmat Allah Subhanahu wa taala daripada 100 yang diperuntukkan kepada manusia. Maka hadirin muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, menggambarkan kepada kita dalam keadaan dah banyak ni pun, dia baru satu daripada kasih sayang sebenar Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Lalu yang 99 lagi itu adalah, kalau kita berkira-kira, kadang-kadang kita rasa kita berumur dah. Macam Ustaz Syukri kata dah 4 series, 5 series dah. Dalam keadaan baru 40-50 tahun dah. Kita rasa lama dah. Apatah lagi mungkin sebahagian daripada tuan-tuan berasa bahawa dah lama hidup di atas muka bumi ini 70 tahun katakan. Ada yang ada rezeki lebih 80 tahun. Tapi sebenarnya tuan-tuan hadirin, muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, bila Nabi sebut kepada kita begini, maknanya di sana yang lebih lama lagi adalah bukan di atas muka bumi ini, sebaliknya di akhirat kelak. Daripada saat kita ditarik nyawa kita sampai ke peringkat kita berhadapan dengan alam barzah, alam kubur, sehingga saat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala pada hari pembalasan kelak. Bukan setakat itu sahaja, tetapi juga selepas daripada menerima pembalasan, itu yang disebut sebagai nikmat rahmat yang kekal abadi. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, sidang hadirin dan hadirat yang dikasihi sekalian, maka ini gambaran 99 lagi. Maka dengan sebab itu muslimin, sidang hadirin yang dikasihi sekalian, apa yang sepatutnya kita tanggapi bersama bila Nabi peringatkan kita kepada perkara ini, maknanya di sana, gunakanlah yang satu ini sebagai persiapan kita ke arah yang 99 itu lagi. Yang 99 itu adalah nilaian rahmat kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dalam satu hadis yang panjang Nabi menceritakan bagaimana ada 3 golongan yang Nabi kata akan dihisap awal daripada orang lain. Iaitu yang pertama, apa dia tuan-tuan? Adalah orang yang mati syahid. Seorang yang mati syahid. Seorang yang mati syahid, kemudian Allah Subhanahu wa taala tanya kepada orang ini. Orang mati syahid ini adalah orang yang mulia, sehingga ke peringkat bila dia seorang yang mati syahid dalam menegakkan kalimah Allah Subhanahu wa taala di medan perang contohnya, maka dia tidak perlu untuk diuruskan macam jenazah yang lain. Dia boleh untuk dikafankan dengan pakaian yang digunakannya. Malah banyak cerita-cerita menyebut bagaimana orang yang mati syahid ini jasadnya tidak dimakan bumi. Orang yang mati syahid ini jasadnya berbau wangi dan seumpamanya. Maka adalah hamba Allah yang mati syahid ini. Allah Subhanahu wa taala tanya kepada dia, bagaimana dengan segala nikmat yang diberikan kepadanya, yang digunakan di atas muka bumi itu? Diringkaskan cerita, maka orang yang mati syahid menyebut bagaimana dia menggunakan segala nikmat yang baik-baik daripada Allah Subhanahu wa taala, segala kurniaan Allah Subhanahu wa taala ini untuk berjuang membantu agama Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah menempelak orang yang mati syahid ini dengan menyatakan bahawa bohong kata Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang mati syahid ini. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya engkau berjuang, engkau cuba berbuat begini, begitu dan seumpamanya menggunakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala agar orang menggelar kamu sebagai pejuang, sebagai seorang yang mati syahid, agar namamu disebut-sebut. Maka diringkaskan cerita Allah dengan templakan itu diseret yang mati syahid itu dan dicampakkan ke neraka Allah Subhanahu wa taala wal a'yazu billah. Ini orang yang mati syahid, tuan-tuan muslimin yang dikasihi sekalian. Apatah lagi kalau mereka yang tak memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi kalau mereka yang tidak cuba membantu agama Allah Subhanahu wa taala, malah lebih jauh daripada golongan yang seumpama, golongan yang kedua.
adalah daripada kalangan orang-orang alim, orang yang berilmu. Di kalangan tok-tok guru, di kalangan ustaz-ustaz, mungkin juga di kalangan kami yang berada di depan ini. Salah seorang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala tanya, bagaimana dengan nikmat yang diberikan kepada kamu? Kamu boleh membaca, kamu boleh mengira, kamu boleh untuk menyampaikan, bicara, dakwah dan seumpamanya. Maka orang yang berilmu ini sampai ke peringkat digelar sebagai Al-Qari. Maknanya yang bacaannya bagus, bacaan Al-Qurannya cantik, indah dan mempesonakan, juga mengajarkan ilmu kepada umat. Tapi kata Allah Subhanahu wa ta'ala, bila ditanya bagaimana dia menggunakan nikmat-nikmat yang digunakan kepadanya, dia kata dia berdakwah, dia menyampaikan seruan Allah Subhanahu wa ta'ala, mengajarkan anak-anak, mengajarkan orang kampung, mengajarkan umat. Tetapi kata Allah Subhanahu wa ta'ala, bohong. Sebenarnya kamu menggunakan apa yang ada pada kamu supaya kamu digelar sebagai al-alim, supaya kamu dianggap sebagai selebriti dalam menyampaikan seruan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka diringkaskan cerita golongan yang seumpama ini juga ditarik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala daripada melangkah ke syurga Allah, tetapi dicampakkan ke neraka Allah Subhanahu wa ta'ala, wal'iyyazubillah. Dan golongan yang ketiga, kata Nabi SAW, adalah dari kalangan orang-orang yang berharta, orang kaya. Orang kaya yang Allah Subhanahu wa ta'ala tanya kepada orang kaya ini, bagaimana dengan nikmat yang diberikan kepadamu, dengan kekayaan yang kamu dapat, dengan rezeki yang melimpah ruah, dengan segala kereta kamu, dengan segala bendang kamu, dengan segala apa yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang kaya ini menyatakan bahawa ia telah mengeluarkan zakatnya, dia telah memberikan derma, dia telah memberikan bantuan kepada fakir miskin, dia telah membantu anak yatim dan macam-macam lagi yang memang benar dilakukan. Tapi kata Allah Subhanahu wa ta'ala, bohong. Kerana kamu menggunakan, kamu menyalurkan bantuan, kamu memberikan derma katanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi dengan niat untuk kamu digelar sebagai dermawan, dengan sebab kamu cuma untuk melihat agar manusia menyanjung kamu dengan derma, dengan sumbangan yang diberikan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala juga diringkaskan cerita, menarik golongan yang seumpama ini dan dicampakkan ke neraka Allah Subhanahu wa ta'ala, wal'iyyazubillah. Ini gambaran kepada kita bagaimana tuan-tuan muslimin dan muslimat, ini golongan yang di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala seolah-olah mereka melakukan kebaikan demi kebaikan, kebaikan demi kebaikan demi kebaikan, sehingga masyarakat dunia mengiktiraf mereka. Tetapi dengan sebab di sana mereka meletakkan nawaitunya bukan semata-mata kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang datang perasaan begitu. Kadang-kadang bila kita berderma, contohnya kita bagi 5,000, kita berasa mesti panggil media, mesti kena ambil gambar untuk melihat kita bagi sumbangan 5,000 tu. Kadang-kadang bagi seorang yang ada ilmu, maka dia berasa bahawa setiap apa yang dia sampaikan mesti dihadiri oleh ramai orang. Kalau tak ada ramai orang, jangan harap aku nak datang. Maka tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, ini gambaran-gambaran bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengetahui hati kita. Sebab itu tuan-tuan muslimin dan muslimat, kasih sayang rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala tidak berkira seseorang itu kaya, tidak berkira seseorang itu mesti berilmu, tidak berkira-kira tentang seseorang itu berharta. Tetapi kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala benar-benar menilai apa yang bersarang dalam hati kita. Dengan sebab itu, bila membicarakan soal rahmat daripada Allah, kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, sayang Allah kepada seorang Bilal. Bilal, tuan-tuan muslimin dan muslimat, adalah seorang hamba. Hamba. Tak ada di kalangan kita yang hamba hari ini, kan? Tetapi Bilal yang hamba ini Allah Subhanahu wa ta'ala sayang. Bilal adalah seorang Afrika, seorang Habsyi,
hitam legam kulitnya. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala sayang kepada sampai ke peringkat Nabi boleh dengar tapak kaki Bilal di syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Bilal, of course, Bilal bukan seorang ketua kampung, bukan seorang pemimpin masyarakat, bukan seorang tok guru. Tetapi Bilal dengan keikhlasannya, bagaimana Bilal mempertahankan akidahnya bila berdepan dengan ancaman-ancaman jahat daripada musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Keikhlasannya Allah nilai. Dan ini tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, suatu perkara yang perlu untuk kita fahami, agar bila kita melihat begitu, bukan untuk menjadikan alasan tak payahlah untuk jadi tok guru pun kena seret masuk neraka. Tak payahlah untuk kita jadi seorang dermawan pun boleh diseret masuk neraka. Tetapi ia merupakan suatu galakan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang Allah takdirkan kita bukan untuk jadi tok guru. Kadang-kadang Allah takdirkan kita jadi nelayan. Kadang-kadang Allah takdirkan kita jadi bibi, pembantu rumah. Kadang-kadang Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan kita jadi petani peladang. Jangan sampai kita melihat itu merupakan takdir yang tidak baik daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita dengan keyakinan kita akan melihat bahawa seorang petani dengan kerja-kerja petaninya adalah jalan menuju syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang peladang dengan kerja-kerja peladangnya, seorang gembala kambing dengan kerja menjaga kambingnya adalah juga jalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dengan izin Allah, dengan keikhlasan yang ada pada diri seorang nelayan, seorang penggembala kambing, segala-galanya akan melorongkan jalan yang Allah izinkan ke syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua orang nak masuk syurga kan? Dan biasa sampai anak-anak muda pun, hatta kadang-kadang buat maksiat pun menggambarkan dia akan masuk syurga juga. Tunggulah kami nanti di pintu syurga, sedang berating, nak menggambarkan bagaimana kita semua orang nak masuk syurga. Tetapi perlu melihat bahawa nak masuk syurga Allah Subhanahu wa ta'ala kena ada maharnya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita bagaimana golongan yang akan beroleh rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan firman Allah menyebut, innal ladina amanu wal ladina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Apa kata Allah? Sesungguhnya orang-orang yang beriman, seorang petani yang beriman, seorang peladang yang beriman, seorang pensyarah yang beriman, seorang cikgu yang beriman, seorang pekerja kilang yang beriman, dan kemudian orang yang beriman ini sentiasa berusaha untuk berhijrah. Berhijrah bagaimana? Berhijrah dari Kedah pergi KL ke? Ataupun berhijrah dari Jitra ke United States ke? Tidak. Tetapi mereka yang sentiasa berhijrah daripada keadaan yang kurang baik kepada keadaan yang lebih baik, daripada amalan yang tidak baik kepada keadaan yang jauh lebih baik, daripada perkara-perkara buruk kepada perkara yang baik. Maka golongan ini dan juga mereka berhijrah untuk membantu agama Allah. Mereka berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang kita membayangkan, nak berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala mesti ceramah. Nak berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala mesti memikul senjata. Berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, jihad itu luas tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian. Kita hadir ke majlis ilmu juga berjihad. Kita bekerja hari-harian dengan penuh amanah juga berjihad. Kita bekerja bersungguh-sungguh pun berjihad. Kita amanah di dalam menguruskan harta kita pun berjihad. Segala-galanya asalkan dapat membantu agama Allah Subhanahu wa ta'ala, itu semua adalah jihad-jihad yang terbaik di atas muka bumi Allah untuk meraih rahmatnya. Mereka yang Allah sebut, ulaika yarjuna rahmatallah, mereka mengharapkan rahmat dan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ghafurur rahim. Nescaya Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha pengampun lagi maha penyayang kepada kita. Wallahu a'lam. Terima kasih kepada yang berbahagia Tuan Nur Rashid Yatiban yang menceritakan kepada kita bagaimana orang yang mengharapkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala akan mendapat pengampunan.
dan seterusnya masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Orang berjihad hanya mencari nama, orang yang berderma hanya mencari nama, orang yang membaca Al-Quran hanya mencari nama. Di akhirat pula akan dicampur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam neraka. Saya teringat satu kisah. Kisah ni pelik sikit. Tetapi kisah ni dia ada dalam Sahih Bukhari. Bagaimana diriwayatkan Imam Al-Bukhari, ada seorang lelaki yang Nabi kata lelaki ni orang lelaki yang cukup jahat, yang pada dalam hadis ni sebut yang tidak ada kebaikan pada dia. Dalam kampung kita ni orang kata apa? Kepala masak. Orang kata paling jahat ni dia. Kan? Apa kes? Tapi dia tahu. Kan? Siapa tak boleh kejar? Satu hari ketika mana sampai di akhir hayat dia. Kepala masak macam ni. Kan? Bila mana sampai di akhir hayat dia, dia sebut pada anak dia. Dia pesan, dia kata nanti kalau ayah mati, hampa ambil tubuh ayah ni hampa bakar. Dia suruh bakar tubuh dia, jasad dia tu. Lepas hampa bakar, abu ayah ni, satu hampa pituk di tengah di daratan, satu lagi hampa pituk di tengah lautan. Ni kisah sahih. Tapi kisah ni pelik. Ditasahihkan, kisah ni memang sahih, tapi pelik cerita tu. Bila mana si ayah ni mati, bila mana ayah ni mati, anak ni pun ikutlah cakap ayah tu. Ambil ayah dia bakar. Bila mana bakar, abu tu ada satu pot, sebelah sikit pituk dekat tengah darat, sikit lagi pituk dalam. Dalam hadis ni Nabi cerita bila mana tiba Allah Ta'ala panggil malaikat. Dipanggil malaikat, kemudian Allah arahkan malaikat supaya malaikat ni pergi cari, pergi kutip balik abu lelaki tadi ni. Mana tak faham. Kan, nak fikir kan, kita nak fikir pelancangan macam mana kalau aku mati nak plan, nak lari pada jumpa dengan Allah Ta'ala, aku bakar dia, suruh anak aku bakar. Bakar aku apa suruh cari? Pergi cari himpun abu dekat darat, pergi himpun abu dekat laut, dicantumkan jadi balik jasad dia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah Ta'ala tanya pada lelaki ni, wahai lelaki, awak yang buat macam ni? Dan kita lah tanya orang, dia tanya benda tu pelik, orang tak buat. Kan? Awak yang buat macam ni. Laki ni kata, aku tahu ya Allah, aku ni dosa banyak, aku ni tak ada kebaikan pada aku. Tapi bila mana aku nak mati ni, mai satu rasa takut aku padamu ya Allah. Aku rasa takut, aku tahu kalau aku jumpa denganmu ya Allah, nescaya aku akan kena azab. Laki ni sebut pada Allah Ta'ala. Apa Allah sebut? Dia kata, disebabkan rasa takut kamu pada aku bagi rahmat pada kamu masuk dalam surga aku. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita walaupun mungkin kita kata pinggan jadi orang kata kalau macam tu senang kan, buat dosa bagi banyak-banyak dekat nak mati bagi rasa takut tu dia masuk surga. Bukan, nak sebut daripada kita dalam keadaan kita ni manusia, kadang-kadang kita buat silap, tapi kita kena jaga rasa takut kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi insya-Allah untuk seterusnya kita nak bincang rata-rata kita dalam yang hadir pada hari ini di kalangan ada yang penyawat awam, ada yang petani dan sebagainya. Bila kita sebut nikmat yang Allah bagi kita pada kita banyak, khususnya kepada para petani. Saya petik kata-kata Datuk Osman Ali, saya terbuka dalam Facebook. Dia kalangan petani ni dia kena orang mempersiapkan diri dengan 3M. Ada tu Yang pertamanya disebut sebagai money ataupun duit ataupun modal. Yang keduanya disebut sebagai mesin ataupun mesin jentera yang ada. Yang ketiganya disebut sebagai manpower ataupun modal. Yang ketiga ni kita rasa di kalangan petani yang duduk dalam masyarakat kita di negeri kita ni, semua dah ada. Nikmat yang Allah berikan, kalau kita kata money, modal kerajaan bagi bila mana kita jual hasil, kerajaan bagi subsidi dan sebagainya. Mesin dan sebagainya ada, kita boleh sewa untuk petak dulu daripada benar. Lalu boleh buat 2 kali. Cuma lajak ini nak buat 3 kali setahun. Daripada tu ada lagi kepada kita manpower, ada orang kerja lah ni kita buat benda, bukan sekadar kita turun menabak. Lah ni tokek benda, orang buat benda duduk rumah. Cukup mesti pergi ambil duit ya. Yang duk main pun tabak baja kita ambil Bangladesh. Yang duk main duk petak pun kita ambil kita upah orang, yang mesin kita upah orang. Kita tunggu ambil duit ya. Jangan ambil duit sendiri. 2. Makna pada banyak nikmat yang Allah bagi daripada kita. Tetapi dalam pada tu ada di kalangan kita, bila mana saya duduk di pejabat zakat, antara kita tengok di kalangan setengah-setengah sebagian para petani. Banyak hasil padi dapat, tapi di kalangan kita buat perbincangan dengan Mada sekalipun, dia kata di kalangan petani banyak lagi petani yang tak bayar zakat. Maknanya apa tuan-tuan? Bila mana hasil Allah bagi, kebaikan Allah bagi, ini nak tunjukkan rasa nikmat syukur kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab Allah sebut
la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sekiranya kamu syukur, aku akan tambah nikmat pada kamu. Sekiranya kamu kufur, maka azab aku akan bagi kepada kamu. Bukan apa tuan-tuan malu. Saya duduk pejabat zakat, ada satu kisah. Tiap-tiap tahun ada seorang Cina dapat bayar zakat. Tapi kita tak boleh ekor zakat, kita boleh ekor dapat sedekah sumbangan. Cina pendang. Mana kat kaunter dia nak bayar zakat, dia kata saya nak bayar zakat, dia kata mana boleh hang Cina, hang bukan Islam. Tak termasuk di kalangan orang yang wajib bayar zakat sebab zakat ni untuk orang Islam. Dia kata apa? Pak saya pesan, dia kata daripada dulu Pak saya pesan, kalau nak bagi padi jadi, dia kata kena bayar zakat. Sampai hari ni saya bayar zakat. Ni Cina tuan-tuan. Kalau kita orang bagi tak belak lekeh kita. Kan? Nah, abang daripada kita banyak nikmat Allah bagi daripada kita, tapi tak ramai di kalangan kita yang bersyukur. Qalilan ma tashkurun. Sikit di kalangan kita bersyukur. Jadi, untuk seterusnya Dr. Syukri, kita nak bawa macam mana nak bagi lahir rasa syukur di kalangan kita. Bila orang telah bagi nikmat satu persatu sampai kadang-kadang duduk dalam nikmat sampai lupa nikmat Allah, sampai kita tak rasa syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi macam mana cara kita nak bagi kita rasa syukur pada Allah, nikmat yang Allah bagi banyak pada kita ni, insya-Allah. Terima kasih Misi nak cerita rumah. Soalan tu cantik. Macam mana nak timbulkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Betul sekalian. Perasaan syukur ni dia tak akan timbul kalau dia tidak dibina di atas perkataan pertama, iaitu iman. Kalau tak ada iman ni, perkataan iman ni tak ada lah istilah syukur. Jadi iman ini adalah terjemahan kepada rasa yang kita ni nak berterima kasih kepada Allah. Satu. Tetapi iman semata-mata tanpa disokong oleh tindakan, dia tidak ada makna syukur itu. Tindakan ini datang daripada beberapa perkara. Yang pertama ialah kita sebut perkataan itu, bahawa kita berterima kasih kepada yang memberi kepada kita. Jika Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pemberi, sebutan itu kena kata. Sebab itu adalah benda yang menterjemahkan perasaan kita nak terima kasih kepada Allah. Sebab itu Allah minta kita sebut Alhamdulillah, Alhamdulillah. Sebutan tadi bukan untuk Allah. Sebutan tadi nak Allah kembalikan kepada kita semula sebagai tanda yang kita betul-betul ingat kepada Allah, terima kasih kepada Allah. Saya nak rujuk kepada satu ketika Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Dia pernah tengok Rasulullah SAW melaksanakan ibadat malam sampai bengkak-bengkak kaki. Lalu ditanyai kepada Nabi SAW, kenapa buat macam tu? Sedangkan abang dah pun, kata abang lah, kalau sebut abang. Sedangkan Rasulullah telah diampunkan segala dosanya yang telah lalu, yang akan datang pun diampunkan. Tiba-tiba Nabi SAW tetap bangun malam, tetap tahajudnya sampai bengkak-bengkak kaki. Jadi ditanyai, kenapa bang, kenapa? Macam tu Nabi jawab. Nabi SAW jawab, afala aku abdan syakur. Apakah tak boleh aku menjadi seorang yang bersyukur? Sebab ini anugerah Allah kepada Nabi. Sebagai seorang insan, dia diangkat darjat sebagai seorang Nabi. Tak bolehkah aku dalam keadaan nak tunjuk rasa terima kasih kepada pemberi ini? Jadi Nabi menterjemahkan rasa terima kasih itu dengan tindakan dia, dengan perbuatan dia, dengan suara hati dia kepada Allah. Terima kasih Allah kerana bagi banyak kepada aku. Dalam keadaan bagi itu bukan untuk dunia, bagi untuk akhirat. Bagi aku sebagai Sayyidul Rasul, merupakan penghulu kepada rasul-rasul yang ada. Tentu sekalian, kalaulah ditanyai satu soalan ni saya create juga ni daripada soalan tadi. Macam manalah kita nak wujudkan rasa syukur itu? Macam mana kita nak timbulkan rasa yang kita nak terjemahkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita? Saya nak ambil satu pandangan yang dikemukakan oleh seorang ulama sufi namanya Syaqiqul Balkhi. Syaqiqul Balkhi ini dia pernah tanya anak murid dia, namanya Hatib Al-Asam. Dia tanya, wahai Hatib,
engkau dah lama ikut dengan aku. Apa yang engkau dapat daripada pengajaran aku yang lama ni? Supaya dengan itu tercipta perasaan yang engkau nak bersyukur dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka jawab Hatim, dia kata, Tok Guru, selama saya tak duduk sama dengan Tok Guru ni, saya mengaji ada 8 benda, dia kata Tok Guru, yang saya dapat rumuskan pengajaran Tok Guru ni untuk saya rasai tentang Allah Subhanahu wa taala, untuk saya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ambil. Pertama, Tok Guru, saya tengok, saya perhati kebanyakan orang ni, kebanyakan orang suka kepada benda-benda tertentu. Setiap orang ada yang dicintainya. Ada yang cinta kepada anak, ada kepada isteri, kepada harta, kepada saudara, kepada pangkat darjat sebagainya. Tetapi setiap orang yang saya perhatikan yang cinta mereka itu, sampai kepada satu saat ketika semua yang dicintai itu akan hanya sampai ke lubang kubur saya. Selepas itu semua akan kembali. Saya dapati yang kekal pada saya, yang saya dapat daripada Tok Guru, yang harus saya cintai ialah amal saya. Amal kebajikan itulah yang akan kita bawa dalam kubur sampailah pada masa. Jadi Tok Guru, saya ingin untuk mencintai amal berbanding dengan cinta-cinta fata morgana, cinta-cinta yang fana. Tunggu yang kedua, saya perhatikan kebanyakan orang mencari harta, kumpul banyak-banyak, kadang-kadang macam-macam berkelih bergaduh dengan harta benda. Tetapi bila saya baca ayat Quran, Allah sebutkan ma 'indakum yanfad wa ma 'indallahi baq. Apa yang ada di sisimu itu adalah sirna. Bahasa sirna ni maknanya akan hancur binasa. Tetapi apa yang kekal di sisi Allah itu, apa yang ada di sisi Allah itu kekal. Maka ku cari yang kekal berbanding dengan apa yang sirna, apa yang binasa di kalangan manusia. Tuan-tuan, ni nak cerita macam mana? Bukan tak boleh kita cari harta benda, sebab kita nak kejayaan dunia. Kejayaan dunia itu adalah hak kita juga. Tetapi dia bukan dilakukan dengan jalan yang salah. Melakukan jalan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi carilah yang kekal. Yang kekal itu yang bawa kita sepanjang hayat kita bahagia di sana. Ketika tuan-tuan, saya tengok kebanyakan manusia ini bermain dengan hawa nafsu. Apa sahaja hawa nafsu. Tuan-tuan bayangkan, semalam, hari ini ada seorang budak dirogol dengan jumlah berapa orang tu? 38 orang. Tak masuk akal. Ini bermakna dunia hari ini, sama ada muslim ke non-muslim ke, terpesona, terperangkap dengan hawa nafsu yang tak dapat nak dibendung lagi. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengajar dengan firman Allah yang saya dapat, kata dia. Allah sebutkan wanhan nafsa 'anil hawa. Maka hendaklah kamu menahan nafsu daripada mengikut hawa kamu. Jadi saya harus mengikut apa yang Allah Taala perintah. Dan itulah yang saya belajar daripada tuan-tuan. Keempatnya saya kata, saya tengok tunggu, saya perhatikan kebanyakan manusia ini bergaduh jugalah dengan soal rasa iri hati dengan ada orang kaya, orang miskin, orang miskin iri hati dengan orang ni naik pangkat, saya tak naik pangkat, bergaduh macam tu sebab iri hati dengan orang yang dapat banyak-banyak. Tetapi bila saya rujuk kepada Al-Quran, Allah sebutkan dalam firman-Nya, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum. Sesungguhnya kamilah yang mengagih-agihkan tentang rezeki yang ada pada mereka. Maka saya rasa, tuan-tuan, saya tak perlu untuk iri hati kepada orang yang kaya. Saya tak perlu iri hati kepada orang-orang yang hebat-hebat yang dapat tetap pangkat dan sebagainya. Kerana itu pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Maka yang saya buat dengan cara saya. Asalkan ia diredai Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah saya iri hati pada mereka, saya caci mereka, saya kata macam-macam pada mereka, seolah-olah saya menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Saudara pengusus setia, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian,
Kata lagi Syakibul Balakhi, kata Hatim Al-Asam, kata tuan guru dia, Syakibul Balakhi. Dia kata, saya tengok manusia menjadi kemuliaan dengan harta, pangkat, darjat, sebagainya. Tetapi bila saya rujuk kepada Al-Quranul Karim, saya temui dengan firman Allah, Inna akramakum 'indallahi atqakum. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah ialah orang-orang yang bertakwa. Di kalangan hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, di kalangan kamu semua, tuan-tuan sekalian, kemuliaan Allah berikan kepada kita bukan faktor harta, pangkat, darjat, kedudukan, sebagainya, tetapi ialah kemuliaan diukur di atas takwa Allah Subhanahu wa ta'ala. Katanya lagi, tuan guru, saya tengok kebanyakan manusia ini dalam keadaan mereka itu berfikir tentang rahmat Allah ini datang dengan usaha mereka. Tetapi bila saya rujuk kepada Al-Quran, saya temui satu ayat Quran. Ya Allah bagi tahu rahmat ini bukan dari manusia, tetapi pemberian langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ma yaftahillahu min rahmatin fala mumsika laha, wa ma yumsik fala mursilahu min ba'di. Wa huwal 'azizul hakim." Barang yang Allah Ta'ala buka rahmatnya kepada hamba-hambanya, tak ada siapa pun boleh tutup, tak apa siapa pun boleh halang. Barang mana yang rahmat itu ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tak ada siapa yang boleh untuk membuka rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bermakna rahmat, kasih sayang, anugerah adalah pemberian langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Orang insan yang mau bersyukur dengan Allah Subhanahu wa ta'ala harus fikirkan bahawasanya kesyukuran tidak akan sampai melainkan dengan 3 benda. Pertama, kita menyebutkan kalimah syukurillah, alhamdulillah, terima kasih Allah, thank you Allah kerana anugerah yang tidak terhingga. Syukur tidak akan sampai ke martabatnya jika tidak ada perasaan dalaman kita yang kita tanam dalam hati, terima kasih Allah. Kita bina melalui perasaan perhambaan kepada Tuhan yang penuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hati kita. Ketiga, syukur tidak akan sampai kepada mercunya jika tidak diterjemah dengan tingkah laku dan perbuatan. Tuan-tuan, orang yang bangun malam, mereka menterjemahkan kesyukuran kepada Allah. Orang yang mensedekahkan harta benda di jalan Allah, sama ada berbentuk zakat, sama ada berbentuk infak biasa, mereka sebenarnya sedang menterjemahkan syukran, terima kasih Allah di atas anugerah yang banyak kepada kita. Orang yang saban masa terus membantu orang lain dalam kebajikan-kebajikannya, mereka itu sedang menterjemahkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, Allah tak akan lupa, Allah tak akan abaikan, Allah tidak akan sedikit pun melepaskan perbuatan baik sebegitu sahaja, melainkan semuanya akan dihitung, dikira, dibalas, dianugerah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di hari yang disebutkan yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang tidak ada manfaat anak pinak maupun harta benda, melainkan bila berjumpa dengan Allah dalam keadaan mereka itu, hati mereka, serahkan mereka itu sepenuh-penuhnya. Tuan-tuan, fikir tinggallah. Terima kasih. Jadi terima kasih kepada Dr. Syukri di atas huraian soalan kita yang kedua, orang kedua. Kalau kita tengok tuan-tuan, benda syukur tadi bukan sebut apa. Bila kita ni dalam hidup kita atas muka bumi ni, bila kita syukur, lahir daripada ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila kita syukur, Allah bagi nikmat pada kita. Tapi bila mana tak ada kalau syukur dalam diri, contoh yang tadi lah Dr. pembawa saya pun sebut, bila mana orang dia enggan bayar zakat, dia tak mau. Bila dia dapat hasil dan sebagainya, sayang pada kita, dia tak mau bayar zakat. Kesal dia tak mau bayar, bukan pada dia saja, habis semua orang kena. Kita pun baca seobat 2-3 hari ini. Ramalan kaji cuaca kata bulan 6 mungkin akan berlaku El Nino. Panas lebih kurang kalau jangka 3 bulan sehingga ke 18 bulan. Saya duk kata kalau 18 bulan tuan-tuan kita kering.
Baru ni panas sikit pun kita dah kena turun buat solat sunat istisqa, minta hujan turun mai pada kita. Benda ni jadi sebab apa? Sebab manusia kufur pada Allah. Buktinya apa? Nabi sebut pada kita sebab apa hujan tak turun. Kaji cuaca boleh buat macam-macam. Tengok angin monsun, angin panas mai belah kita, angin sejuk pi belah Afrika dan sebagainya. Tapi Nabi sebut mai pada kita. La yamna'u zakata min amwalihim illa muni'u al-qatra minas sama. Allah Nabi kata pada kita tidak akan tidak la yamna'u al-qatra minas sama illa muni'a zakata min amwalihim. Tidak akan ditahan hujan daripada langit ke atas muka bumi ini, melainkan bila mana orang enggan menunaikan zakat daripada harta-harta mereka. Bila mana orang tak bayar zakat, hasil kesyukuran, tak tunduk syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah tahan hujan tak turun naik ke bumi. Tuan-tuan, nah abang kata pada manusia ni nak lahir kata syukur ni, Allahu Akbar, syukur payah. Ya balik kampung baru ni. Masa musim orang kata menabak lah. Padi duk menaik tu, boleh tengok padi ayah. Memang orang ni kata kenapa padi ayah yang hijau lah, ni nampak macam merah. Dia kata tak merah apa, dia kata duk je bajar kat orang. Campik dia RM15. Mai abang dia kata padi hak kerajaan bagi tak elok. Kan? Padi tu dia jual habis. Saya pun kata macam ni pun ada. Nah abang mai pada kita bila orang bagi nikmat, bila orang bagi kepada kita tak ramai di kalangan kita yang bersyukur. Sedangkan baja yang kita dapat tu, ada kebetulan ceramah di Petronas Fertilizer. Baja ada tabuk kat kita tu, baja tu keluar pada Petronas. Saya tanya pada dia orang tabuk ni, baja hampa bagi ni kata, baja yang apa? Kelas ketiga lah. Dia kata jawab ni baja yang first class. Baja ni juga kalau buat elok kita import keluar negara, dia kata. Hak ni juga kita bagi kepada pesawat dan petani. Tu kita pelik kadang-kadang balik kampung hak buat benar, dia kata baja orang hak kerajaan bagi ni tak elok, kita tak dabuk. Duduk tak dabuk, jadi padi tak jadi, duduk pikai dan sebagainya. Nak sebut pada kita benda tu lahir daripada apa? Lahir daripada rasa syukur dalam diri kita. Syukur tu lahir daripada apa? Rasa takwa dalam diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi untuk seterusnya saya serahkan kepada panel kita untuk membuat kesimpulan hasil perbincangan kita pada malam ini. Round yang pertama kita minta Tuan Rashid untuk buat kesimpulan lebih kurang 5 minit dan seterusnya Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, alhamdulillah kita telah membincangkan panjang lebar berkenaan nikmat dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Bila kita bincang ini, sekarang kita bincangkan berkenaan tindakan kita insya-Allah agar nikmat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala ini adalah sesuatu perkara yang akan berterusan dalam kehidupan kita. Maknanya di sana dengan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah tak tarik bila-bila masa. Nikmat dan juga rahmat yang diberikan kepada kita, maka dengan itu saya akan mencadangkan beberapa perkara yang kalau boleh untuk diringkaskan dengan 3A. Yang pertama, hadirin dan hadirat muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, semua kita, daripada pengerusi, panel, pegawai-pegawai, para hadirin dan hadirat semua sekali yang bersama-sama kita pada malam yang berbahagia ini perlu memperkasakan apa yang disebut sebagai ar-raja. Raja bukan rojak makan, tetapi raja pengharapan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pengharapan yang bagaimana kita nak mula buat kerja, kita mulakan dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Kita menuai hasil, kita menyebut Allah Subhanahu Wa Taala. Kita menabur baja, menyebut Allah Subhanahu Wa Taala. Segala-galanya kita sandarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pergantungan kita kepada Allah. Kita harapkan Allah memberikan kita rahmat dengan rezeki yang lebih banyak, dan dalam masa yang sama menjadikan kita sebagai mereka yang tidak kufur dengan rezeki yang diberikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya di sana, bila mana kita beroleh hasil yang makin banyak, maka lebih banyak kita salurkan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Hadirin muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, dalam hal ini saya teringat bagaimana di sana ada hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang disebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia rajin berdoa.
Dia rajin meletakkan pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hamba Allah ini dia minta daripada Allah Subhanahu wa taala, minta ya Rabb, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tetapi sumber makanannya daripada perkara yang haram, sumber minumannya daripada perkara yang haram, dia hidup dan bernafas dengan perkara-perkara yang haram, maka segala-gala yang terpalit pada dirinya yang haram, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa anna yustajabu lidzalik. Mana mungkin Allah Subhanahu wa taala akan menerima pengharapan yang seumpama ini? Dan hari ini beberapa hari yang lepas, masyarakat gempar dengan ada DNA khinzir, babi dalam coklat. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, rakyat kita sebahagiannya sangat sensitif dengan perkara ini. Alhamdulillah, maknanya ada kesedaran memastikan bahawa sumber makanannya daripada perkara yang halal dan bersih betul. Alhamdulillah. Dan lagi-lagi cantik kalau umat yang mempunyai sensitiviti untuk menjaga makanan ini agar ia adalah daripada yang halal, juga memastikan simpanannya disimpan dalam bank-bank yang halal, tempat-tempat yang halal, yang suci daripada riba. Dan dalam masa yang sama, mereka yang sensitif dengan halal makannya dan seumpamanya juga akan memastikan insya-Allah dia tidak akan terlibat dengan rasuah yang juga sama haram. Malah lagi besar laknatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau katakan, sebab ada yang agak overreact, agak keterlaluan di dalam hal yang berkenaan sampai ke peringkat fikir macam mana nak tukar darah dan seumpamanya. Kalau tuan-tuan muslimin dan muslimat termakan, dia adalah ma'fu anhu, dimaafkan, tak payah fikir macam mana nak tukar darah. Maka tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, kita bermunajat kepada Allah, mudah-mudahan Allah yang akan membersihkan. Kalau ia merupakan satu kesilapan kita, Allah ampunkan kita mudah-mudahan. Dan dalam masa yang sama kena pastikan tiada perkara haram yang lain yang hinggap kepada diri kita yang tidak semestinya datang daripada seekor khinzir ataupun anjing ataupun yang seumpamanya. Itu yang pertama, ar-raja. Yang kedua, ar-ridha. Redha, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, suatu perkara yang sangat-sangat penting. Mungkin Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita, hasil kita baik, keadaan kita baik, rezeki kita banyak, tetapi kita perlu untuk bersedia di sana. Betapa mungkin Allah Subhanahu wa taala akan menguji kita dalam keadaan-keadaan yang tertentu. Bila Ustaz Faisal sebut berkenaan keadaan cuaca yang tidak menentu dan seumpamanya, bagi mereka yang beriman, bagi mereka yang ada pengharapan yang mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala, walau apapun yang berlaku, Allah nombor satu. Walau apapun yang berlaku, Allah Subhanahu wa taala tetap menjadi tempat pergantungan kita. Jangan sekadar dekat dengan Allah Subhanahu wa taala bila datang kebaikan. Jangan sekadar dekat dengan Allah Subhanahu wa taala bila hasil kita bertambah, tetapi dekatlah dengan Allah Subhanahu wa taala ketika mana kita senang, ketika mana kita susah. Yang dengan itu mudah-mudahan Allah akan menerima kita dengan taubat kita, dekatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah Ar-Rahim. Rahim, tuan-tuan muslimin dan muslimat, kita bincang berkenaan rahmat. Kita bincang rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tetapi ramai juga yang sedikit lupa untuk membincangkan bagaimana kalau Allah sayang kepada kita, kalau Allah sayang kepada kita sebagai hamba-Nya, mengapa tidak kita sayang kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang berada di sekitar kita. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, dalam keadaan kita ada hasil bulanan, dalam keadaan kita masih lagi Allah berikan rezeki yang melimpah ruah, ada di kalangan hamba Allah yang punya syahadah sama dengan kita, menjadi mereka yang hidup bergelandangan. Ada di kalangan hamba Allah Subhanahu wa taala yang namanya Ahmad, namanya Muhammad, namanya Aminah, yang duduk di bawah
jabatan tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian. Dan ini tanggungjawab kita bersama. Bila kita dapat rezeki, jangan sesekali kita berasa kedekut dengan rezeki yang ada pada kita. Salurkan bersama, mungkin kepada jiran kita yang kurang bernasib baik, mungkin juga rakan kita yang diuji dengan kemalangan, mungkin juga kepada sahabat-sahabat saudara seakidah kita yang sedang dizalimi, dianiayai di Palestin dan tempat-tempat yang lain, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian. Maka tegasnya dengan ar-ridha, ar-raja, ar-ridha dan juga ar-rahim ini, mudah-mudahan kita menjadi golongan yang semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan sentiasa berdoa mudah-mudahan kalaupun Allah Subhanahu wa taala nak tarik nyawa kita, biarlah pada saat kita paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, paling bersih di sisi Allah Subhanahu wa taala, paling bergantung harap dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita minta jauh daripada Allah. Jangan tarik kita di dalam keadaan kita sedang berfoya-foya, kita sedang enjoy dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi pada jalan maksiat dan kemungkaran. Mudah-mudahan kita jauhkan daripada golongan yang berkenaan. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ini bagi 3 art. Saya nak sebut 3 huruf juga. Masa tak boleh lebih. Jadi tuan-tuan sekalian, huruf yang saya nak simpulkan datang dari perkataan pada huruf TSM. Benda 3. T ni tuan-tuan ialah tenang. Rahmat dan nikmat Allah yang Allah bagi kepada kita ini menyebabkan kita jadi tenang. Tuan-tuan, apa yang Allah Ta'ala tak bagi kat kita? Dalam negara yang bagi kemakmuran yang banyak, kita dapat segala-gala nikmat dari Allah, kita jadi tenang. Orang yang tak tenang, Allah sebut mereka itu diturunkan 2 penyakit, 2 benda, iaitu namanya al-khawf wal-ju'. Takut dan lapar. Tetapi bila tak ada takut dan lapar, kita tenang. Lena pemuda aja. Ni tengah-tengah ni pun kita lena lah, sebab tenang, tak lapar, tak takut apa. Itu di antara rahmat dan nikmat yang kita miliki, anugerah Allah Subhanahu wa taala. Dia lebih besar daripada itu bila kita ada iman. Bila kita ada iman dan kita terjemahkan iman ke perbuatan, lagi tenang. Sehingga Allah akan memanggil orang tenang itu sebagai hamba. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wa tadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kamu berjumpa dengan Tuhan kamu dalam keadaan Allah redha dengan kamu. Kamu juga redha dengan Allah atas pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada kamu. Kedua ialah perkataan S. S ni maknanya senang. Tuan-tuan, nikmat Allah Subhanahu wa taala bila Allah anugerah kepada kita, dia untuk menyenangkan kita. Kita tak nampak benda tu, tetapi itulah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Lebih daripada itu, rahmat Allah. Rahmat ini bukan sekadar pemberian Allah, tapi Allah suka, Allah redha, Allah gembira, Allah puji pula kita. Itu rahmat. Kita dapat nikmat dengan penuh kesenangan, dan kemudian Allah redha pula dengan tindakan kita itu. Maknanya kita senang dunia, apatah lagi akan senang di akhirat. Nak lalui proses-proses keakhiratan itu bukan senang, tetapi dengan nikmat Allah Ta'ala bagi merupakan iman dan amal yang kita buat ini, kita akan dipersenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam proses-proses kehidupan akhirat kita, insya-Allah. Apatah lagi di dunia, juga di akhirat nanti. Yang ketiga, yang ini penting tuan, namanya ialah huruf M. M ni maknanya menang, al-falah. Tak ada makna kita tenang, tak ada makna kita senang, tak ada makna kita kaya, tak ada makna semua benda tu kalau kita gagal, kita kalah. Contoh kita lawan bola, main bola sepak, tak ada makna main cantik lah, cantik lagu mana
kalah pun, kalau tak boleh masuk gol, tak ada mana, dia tetap dianggap kalah. Tetapi tuan-tuan, kalau kita menang, walaupun main kotor, main tak elok, Datuk Aziz tahulah bahasa dia orang bola. Tuan-tuan sekalian, sebab itu kemenangan adalah matlamat terakhir yang kita nak cari. Kemenangan kita dalam hidup dunia kita, yang kita boleh menjadi champion kepada orang lain. Allah sebut, walillahil 'izzatu wa lirasulihi wa lil mu'minina walakinnal munafiqina la ya'lamun. Ketinggian champion itu ada kepada Allah, ada kepada Rasul, ada kepada kehebatan, ada kepada orang yang beriman. Tapi orang munafik tak tahu. Kita nak yang kemenangan yang kita nanti-nantikan sebenar-benarnya ialah kemenangan untuk merasai surga Allah Subhanahu wa taala yang dikurniakan hanya kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Orang yang tak beriman tobat dari dunia. Tuan Zazul kata, saya atas dunia bolehlah langkah mayat saya, akhirat tobat tak boleh masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, inilah yang kita nak. Kehidupan kita nak kepada apa dia? Tenang saja. Nantinya ingat juga. Senang. Yang ketiga menang. Mudah-mudahan kita nak kejayaan dunia kita dan kejayaan akhirat kita bersama. Aqulu qawli hadza sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Syukri di atas kesimpulan akhir perbincangan kita pada malam ini yang memberikan kepada kita tips senang-senang. Tak guna hidup senang kalau hati tak tenang. Tapi kalau senang, kalau tak mau senang, nak senang-senang, hati duduk jambatan, hidup injek tenang saja. Tak fikir apa. Kita nak cari ketenangan, jadi sebut oleh Dr. Syukri tadi, macam mana kita perlu ada takwa, kita perlu ada iman. Sebab Allah sebut wallazi anzala sakinah fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'a imanihim. Dialah Allah Tuhan yang menurunkan ketenangan dalam jiwa kita. Kita nak cari ketenangan bukan sekadar kita cari, kita dengar lagu kita tenang. Bukan sekadar kita orang lelaki kata aku nak tenang, aku tak boleh duduk rumah bunuh bini udah beletak. Pergi kedai kopi duduk 8 pagi ke 5 petang sampai orang tak boleh masuk. Tengok muka dia semua. Sebab nak melahirkan ketenangan dalam jiwa dah. Melainkan ketenangan itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, hidup hari ini bagus. Kalau yang orang muda, sebut cara muda nak bayar hutang nak kahwin. Kahwin pasal ada yang pasal buat kesenangan. Yang tua bila mana dah berkahwin duk sabut hal rumah tangga, duit juga. Bila mana dah tua, bila mana dah ada anak cucu duk sabut bagaimana hal anak-anak. Bila mana dah ada menantu duk sabut bahan menantu, macam-macam sabut dalam jiwa kita. Sebab tu Syekh Idris Al-Marbawi sebut ketika mana dia syarah dalam bab zuhud dalam kitab Baharul Mazid, dia kata bab lapang pada dalam hati manusia ni tak semua orang lepas. Baik tua, baik muda, sebab manusia ni dia memang sudah sabut dalam jiwa dia. Tetapi bagaimana nak cari ketenangan, melainkan kita serah urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita adalah masalah kecil, kita ada masalah besar, kita serah pada Allah yang Maha Besar. Sekiranya insya-Allah dengan doa kita, bila kita ada masalah bangun tengah malam, angkat tangan pada Allah Subhanahu wa taala, Allah Taala dengar rintihan kita. Ya? Tapi malangnya hari ini orang yang malah nak berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi buat akhirnya kita berdoa sikitlah. Mudah-mudahan kita minta majlis kita pada malam ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah turunkan keberkatan kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ya Allah Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa pasangan kami ya Allah. Ampunilah dosa anak-anak kami ya Allah. Ampunilah dosa ibu dan ayah kami ya Allah. Kau kasihilah mereka seperti mana mereka mengasihani kami ketika mana kami masih kecil ya Allah. Ya Allah Tuhan kami insan yang banyak dosa ya Allah. Kami insan yang hina ya Allah. Tak kala jasad kami dimandikan ya Allah. Kau gugurkanlah dosa-dosa kami bersama dengan air mani jasad kami ya Allah. Ketika mana kami dikafankan ya Allah, Kau bersihkanlah amalan kami seputih, bersihkan kafan kami ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, Kau jadikanlah anak lelaki kami yang paling saleh ya Allah, yang akan menjadi imam kepada jenazah kami ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, ketika mana kami sunyi di alam barzakh ya Allah,
Kau sampaikanlah kepada kami doa dari anak-anak kami yang soleh ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Kami insan yang berdosa ya Allah. Kami insan yang hina ya Allah. Kurniakanlah rahmat-Mu pada kami ya Allah. Kami takut dengan amalan kami tidak dapat masuk dalam surga-Mu ya Allah. Kau berikanlah rahmat kepada kami ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Untuk program selama 3 hari ini ya Allah, Kau turunkanlah keberkatan kepada program ini ya Allah. Kau jadikanlah ia program berjaya ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi mudah-mudahan dengan doa tadi memberkati lagi majlis kita pada malam ini. Saya wakil kepada 2 lagi sahabat-sahabat panel mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani di atas jemputan kepada kami, dan seterusnya kami mengucapkan jutaan terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Osman bin Haji Aziz di atas kesediaan untuk mendengar celoteh daripada kami bertiga pada malam ini. Mudah-mudahan kita mendapat keberkatan dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Saya serahkan kembali kepada pengurusi majlis.